Cuma damage yang diberikan tidak mencukupi. Ifam kena turun ke bahagian bawah kalau mereka nak ada di bahagian belakang kita dengan selamat. Tu Jiao melihatkan ke bahagian belakang. Tak pasti berapa kenderaan yang ada untuk Ifam, tapi mereka telah bersiap sedia untuk menggerakkan diri. Turun ke bahagian bawah. Pelanggaran pergi ke arah mana. Terus turun di sebalik batu. Rekan Mika dapat dilihatkan terlebih dahulu. Ada bom asap juga terdapat di balik kawasan ini. Kenderaan ini mungkin akan cuba diletupkan oleh Gu Xiao. Tapi mereka tahu mereka tidak ada begitu banyak bullet untuk digunakan pakai. Tapi snipe kedudukan yang telah terbuka. Mudah untuk Gin Chen. Dua jatuh. Geek Fam kedudukan yang sangat-sangat berbahaya. Dan kedua-duanya di kedudukan yang agak terbuka. Adakah mereka boleh? Untuk reset rasanya boleh. Boleh reset 4 orang. Boleh. Masih lagi boleh. Cuma mereka terpaksa untuk menggunakan banyak smoke. Sebab itu adalah kawasan yang boleh katakan terbuka jugalah daripada perspektif GDJ IDS dan juga 4AM terutamanya. Tapi reject. Reggie dapat menyelit masuk di dalam kawasan compound ini di tepi pagar. Powerful letupkan Ziol. Onzen dijatuhkan, dihabiskan oleh Legend. Tapi pada waktu ini T2K akan lawan dalam close encounter bersama-sama dengan Time Entertainment. Berjaya untuk menghabiskan pemain tersebut. Mika menembak. Tembakan yang baik daripada Mika terhadap King Chen. Time Entertainment terkeluar di tempat yang ke-13. Time Entertainment sedikit terbantut perjuangan mereka untuk mengejar top 3 tersebut. Reject pada waktu ini tinggal seorang. GDJDS dilanggar oleh NSR. Dengan Dooms jatuhkan Daybot, menghabiskan terus pemain itu. GDJDS tinggal 2. Oh, ini bukan satu benda yang baik untuk GD. Di bahagian kiri ada 1. Dan terus memastikan mata sikit ini menjadi hak milik beliau. 2 masih lagi ada. Mencari lagi 2 di harapan sana. Melompat-lompat mencari pemain yang terakhir. Tapi Alan akan jatuh. Bantuan tiba tepat pada waktunya. Nichil. Satu-satunya pemain yang masih lagi berdiri untuk GDJDS. Tapi Geek Fam melanggar OEM. Lihat kalau siapa yang mungkin akan menang. 4 lawan 4. Tapi Snap dah jatuh terlebih dahulu. WWX bersiap sedia. Dia akan menggunakan painkiller. Makan painkiller dulu. 4 lawan 4 situasi ni, Sul. Ya betul, mereka tahu bahawa kalau mereka duduk dekat kawasan terbuka tadi, dekat kawasan lereng itu, mereka kena pakai banyak smoke. Dan mungkin itu adalah satu benda yang mereka tak nak buat. Jadi apa yang mereka lakukan adalah mereka dapatkan satu kejatuhan terhadap King Chen pada tadi. Terus dia melanggar kawasan compound tersebut. 4v4 fight antara dua pasukan yang berada di tempat yang pertama dan kedua. Tapi kita lihatkan pada waktu ini T2K masih lagi mengganas dengan beberapa mata singkir masuk ke dalam poket mereka. IHC menjadi mangsa mereka yang seterusnya. Selepas Time Entertainment sebentar tadi dengan 5 mata singkir T2K dah ada. Ini boleh dikatakan salah satu game yang T2K engage dalam battle agak awal. Walaupun ni sebenarnya dah masuk ke dalam saat-saat terakhir, tetapi kebiasaannya T2K mereka punya kill lebih kepada bulatan-bulatan yang terakhir. Tapi Jane dilihatkan daripada bahagian jauh oleh Fernan. Fernan dijatuhkan oleh Sevan. Terlalu terbuka, tembakan cuba terlepaskan oleh beliau. Damar akan dapatkan Jane. T2K tinggal berdua sahaja yang tinggal di dalam kawasan compound tersebut. Falcons ada 4 orang pemain jumpa dengan FaZe Clan. 4 lawan dengan Pasti yang berlaku ketika ini hanya ada 3 pasukan saja yang tempang. Selain daripada mereka, ke semua pasukan yang lain ada ke-4 pemain mereka. Tony K nang baling satu bom asap bahagian kanan, bersembunyi, memberitahu rakan-rakan yang lain jangan terlampau berkomit ke hadapan. Falcon, mereka ada 4 posisi yang paling cantik sekali untuk melihat FaZe Clan. Tapi sekarang ini dah penuh dengan bom asap. Dan mereka ada tempat untuk bersembunyi. Tempat untuk reset kembali nyawa mereka. Lycan kembali kepada 70%. Yusef ke kiri ke kanan mencari pialawan. Tetapi Lycan tahu di bahagian belakang juga ada gangguan diberikan kepada mereka. 4AM dan juga Geek Fam masih lagi belum meneruskan perjuangan ataupun pertarungan mereka. Di tempat yang lain yang sekarang ini langkah yang agak berbahaya. Tetapi Furious Gaming cuba untuk menggerakkan diri ke bahagian dalam ini. Terus saja dilanggar oleh Furious Gaming dengan sahab yang baik. Tapi GDJDS lihat daripada bahagian belakang. Ini sebenarnya peluang untuk Geek Fam. Tetapi mereka belum lagi pergi ke depan. Apa gayanya membiarkan saja. Dan ini membenarkan yang mungkin untuk reset kembali kepada para pemain. Ya, saya jangkakan sebenarnya Geek Fam tengah tunggu masa je untuk push ke arah point. Tapi malangnya mereka tak buat benda itu. Tapi at least sekarang ini masih lagi ada 4 orang main untuk Geek Fam. Kita lihatkan pula kepada Falcons dan juga FaZe Clan, di mana 2 orang main Falcons selalu dijatuhkan. FaZe Clan terkeluar. Tempat yang ke-7 untuk mereka. Mata singkir 2 saja. Falcons, satu game yang agak baik untuk mereka pada waktu ini dengan 8 mata singkir telah pun mereka kumpulkan. Adakah mereka mampu untuk mengejutkan dan seterusnya berada di dalam top 11 tersebut walaupun dengan defisit yang sangat-sangat jauh terhadap pasukan yang berada di tempat yang ke-11 di permulaan hari ini. Tapi pada waktu ini Train to Kill masih lagi hidup dengan 2 orang pemain berpecah. Rick di bahagian hadapan, Sandesh di bahagian belakang. 4AM dengan Geek Fam kena selesaikan pertempuran mereka. Tepat sekali Rick. Bom yang tepat dapat 2. Lantunan yang sangat-sangat baik sekali dari seorang Rick.
Sekarang tinggal 2 saja lagi. Mencari yang kedua, mencari yang ketiga sebenarnya. Tetapi ketika ini Damar melihat mati Tuke. Mungkin sekadar umpan saja. Dan ini akan mengakibatkan Falcon rata. Mungkin tinggal seorang saja lagi untuk masukkan mereka. Ada 2 lagi di bagian bawah ini. Rick dan juga rakannya tadi. Tapi Neverlone mendekat-dekat pemain lawan tersebut. Dari bagian belakang juga di tekanan. Rick akan pergi naik. Lalahan dari pembukaan. Dia tahu ada seorang saja lagi yang bersembunyi. Ditunggu rakannya untuk datang juga. Dia akan turun bersama-sama. Dan itulah dia rata. Falcon di tempat yang kelima. Top 4 untuk Geek Fam. Ya, 2 lawan 4 tadi. T2K menang. Tapi pada waktu ini Foyam 1 main mereka telah dijatuhkan oleh Geek Fam selepas mereka dihalau dari kawasan compound ini. Sambilan mata sikir Geek Fam dah ada masih lagi dengan 4 orang pemain. Ini adalah peluang besar untuk Geek Fam mengesahkan kejuaraan dengan lebih awal. Sebab kalau Foyam terkeluar, mata mereka tidak berapa banyak berbanding dengan Geek Fam yang ataupun ada sambilan mata sikir. Tapi Snipes dijatuhkan oleh Sven di bahagian belakang T2K. Mungkin boleh mengintai ke arah pertemuan yang berlaku ini di mana Foyam berada di kawasan terbuka. Tapi T2K sedang fokus untuk melakukan reset terlebih dahulu kerana ada salah seorang pemain mereka nyawa tidak begitu meriah. Sandesh mungkin sedang menggunakan boost. Satu lagi pasukan yang hidup di bahagian kanan itu adalah Game Lord. So, Game Lord sekarang ini confirm akan kukuhkan kedudukan mereka di dalam top 11 tersebut dengan Akashi tersangkut di bahagian terbuka. Dilihat oleh Rick tembakan terambang dalam kawasan asap tersebut. Akashi nak lari mana? Tak dapat Damru yang dapat tu. Mika pergi ke depan. Dia yakin dia ada depan mata sikit. Dia cari pemain ini. Tapi nyawa dia sangat sedikit. Memerlukan bantuan. Memerlukan rakan-rakan. Sven nyawa agak tinggi. Tetapi sekarang Mika akan jatuh dari arah yang berbeza. 4AM terkeluar. 13 mata sikit untuk Geek Fam. 3 lawan 2 saja situasinya. Dan bulatan sekarang ini memihak kepada T2K. Adakah Geek Fam mampu untuk memperolehi double chicken dinner ini so? Boleh sebenarnya sebab mereka ada advantage segi nombor. Tapi malangnya snipe terlalu terbuka tadi dilakukan oleh Rick. Boy, kalau T2K menang, ini adalah satu kejayaan besar sebenarnya untuk mereka sebagai satu pasukan yang sebenarnya satu pasukan pasif. Tetapi hari ini untuk Miramar ini mereka bermain agresif kau-kau. Especially tadi mereka meratakan Falcons. 2 orang je lawan dengan 4 orang. Mereka berjaya untuk ratakan. Sekarang ini Geek Fam mungkin akan menjadi mangsa mereka yang seterusnya dengan Damrud. Perlu berhati-hati. Kedua-duanya tersangkut di bahagian belakang pagar. Dan mungkin informasi tersebut telah pun diketahui oleh T2K. 2 lawan 2. Situasi sama rata. Apapun pun yang terjadi, Geek Fam memang dah sekarang ini confirm nombor 1 lagi. Tapi Yohai terlalu terbuka. Kena pergi ke depan. Yohai dijatuhkan. T2K ada high ground advantage dan mereka memanfaatkan tersebut. GG, nice try untuk Geek Fam. Tetapi pujian harus diberikan kepada pasukan Train to Kill ini. Satu pasukan yang mereka tak main agresif ini. Mereka adalah pasukan pasif. Tapi mereka menunjukkan bahawa sebenarnya kita orang boleh bermain agresif.